Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, untuk sesi kali ini, kita sambung lagi untuk sesi LED berkenaan dengan 8255 dan kita masih lagi dalam konteks kita menggunakan LED dan switch sebagai dia punya input dan output. Okey, sebelum ini saya dah tunjukkan bagaimana kita nak gunakan dalam untuk soalan 1 dan soalan 2. Okey, so hari ini kita sambung lagi berkenaan dengan soalan, saya suka nak tengok untuk soalan 3 ni lah. Okey, kita tengok dulu soalan 3. Sebelum apa-apa, kita perlu fahamkan dulu apa yang soalan ni nak. Okey, so kalau untuk soalan ni dia menggunakan, kalau kita tengok kat sini, dia menggunakan 4 switch. Alright, 4 switch. Okey, dia disambungkan secara active high. Alright, sebab dia ada 5 volt, dia active high. So makna kata kalau kita bagi 1, dia akan output keluar 1. Dia akan bagi input pada port A kos 1. Okey, macam tu. Untuk yang ini pun sama juga macam sebelum ni. Okey, dia pakai active low. Alright, mana kita dapat kosong, C kosong, sini baru LED akan nyala. Okey, itu yang pertama kita tengok lah. Okey, sekarang kita tengok balik dalam soalan ni dia nak apa. Okey, kalau soalan ni kita baca kat sini, so dia ada 4 switch LED di port A dan port C lah, LED dan switch dan LED lah. Alright, kemudian kita tengok the switches representing 4 bit of data input. Ini menarik. Okay, write the program to read 4 bit data input from the switches. Alright, and the value will be used determine how many times the LED should be blink. Alright. So dalam soalan ni dia nak tengok lah berapa kali LED ni nak blink sekiranya kita masukkan data ni. So dia ada data di 4 bit kan. So kita boleh masuk data 000 hinggalah 1111. Okey, kalau katakan contohnya lah, kalau kita masukkan value 0010. Ini value berapa ni? Kalau dalam decimal number, value ni value nombor 2. Jadi LED ni akan blinking 2 kali. Kalau kita masukkan 0111. So ini value berapa? Ini value nombor 7 kan, value 7. So LED ni akan blinking lah 1, 2, 3 sebanyak 7 kali. Bergantung kepada berapa ikut pada data yang kita masukkan pada switch itu. Okey. So hopefully awak semua boleh faham lah dengan apa soalan yang dia nak ni. So kita sama kita perlu faham sama supaya bila kita nak buat program lagi, kita dah tahu dah asas kita nak buat apa. Okey. So sekarang ni kita buka balik. Right. Kita buka balik. Kita nak buat apa? Seperti biasalah, kita akan buat apa? Kita akan buat dia punya flowchart. Okey, flowchart. Start untuk first, kemudian lepas pada start kita nak buat apa? Initialization on all these things. Kita top dekat dalam start lah. Kita put dekat dalam start the initialization ke whatever dalam tu. Okay, then kita nak buat apa? Kita macam biasa tadi, kita nak ambil bacaan pada port. Okay, port. Kita ambil input pada port. Okay, pada 4 bit kan, lower bit port A tadi tu. Input port A. Okay, saya boleh buat sikit. Input, kita ambil input pada port A3 hingga port A0. Okay, 4 bit tadi yang kita dah sambung tu. Okay, port A3 hingga A0. Kemudian, bila dah dapat input tu, kita akan tengok. Okay, because of yang ini, dia tak ada kalau kita tengok kat sini, dia tak ada apa-apa orang kata dia tak ada apa-apa compare ke whatever. Okay, bila dia dah dapat ni, dia dah dapat nilai ni. So, nilai itu kita akan blink. Macam mana kita nak tulis sini? Blink LED. Okay, blink LED. Dia tak ada apa. Sepatutnya kalau macam ni, kalau saya selalunya, kalau soalan macam ni, saya tak buat lah
flowchart sebab dia direct, dia tak ada apa nak kona-kona ke, dia tak ada condition dan sebagainya ya. So dia cuma blink LED, follow input PA3 sampai PA0. LED ni dekat blink LED at port C0. Okey, kemudian lepas habis pada tu, kalau nak cantik, dia boleh habis lah. Dia boleh end ataupun kita boleh start balik. Kan? Ataupun kalau start balik, saya tak nampak berapa kali dia blink. Jadi kita tak boleh start balik. Okey, kalau kita start balik, lagi dia akan blink tak berhenti lah. Alright, jadi kita end kan habis kat sini. Okey. So, ini je. So, macam mana kita nak buat dia? Okey. Alright. Okey, saya letak dulu ni kat sini. Oh, silap. Kejap. Okey. Okay. And then kita dah ada yang nilai sini. Okay, apa yang kita buat kat sini? Seperti biasa. Okay, yang awal ni saya dah buat ni. So saya copy saja benda ni. Saya masuk balik kat sini sebab nanti kita akan pakai juga benda ni kan. Okay, lagi satu benda, delay. Delay pun kita akan guna juga lagi. Okay. So of course delay pun akan ada juga. So saya copy delay. Saya letak dulu. Kalau nak buka atas ni pun boleh delay. Tak ada masalah. Tapi make sure dia kena ada ni lah. Okay, saya letaklah delay tu dekat subroutine bawah. Tak apa lagi kita copy delay. Okay. And then lepas pada ni, okay, saya buka bagi besar sikit. Takut tak nampak. Alright. So, apa yang kita perlu buat yang kat sini? Kita start dengan ORG 2000H macam biasalah. 2000H. Kemudian kita mula dengan start. Okay, kalau yang ini biasanya dia direct straight to the point macam ni. Kita tak perlu pun nak ada labeling untuk setiap benda ni. Okay, sebab dia sequence dia lepas start dia pergi input, lepas input dia pergi blink, lepas tu dia habis. So dia tak ada banyak sangat. Okay, tak ada banyak sangat cerita dia. So kita just pakai yang sini saja. Lepas tu macam biasa LSISP 3FF0H. Okay, and then kita kena buat initialization on the port. So initialization on the port, because dia pakai port A sebagai input, port C sebagai output, sama juga macam soalan nombor 1, nombor 2 tadi. Okay, jadi kita kena buat initialization on port. Kita just masukkan A, nombor value 90H. Okay, yang ini macam mana? Yang ini bagaimana saya dapat 90H ni, boleh refer balik kepada video saya yang sebelum ni. Okay, video saya yang sebelum ni. Yang saya juga letak dekat description. Okay, and then lepas tu kita tengok pula lepas dapat MVI 20, kita buat apa? Out CTRL P. Okay, control port, and then lepas tu kita buat apa? Kita nak ambil input PA sampai situ. So in port A. Okay, kemudian kita buat apa? Kita hanya nak baca port A3 dan A3 hingga A0 sahaja. Jadi kita nak buat apa kat sini? Kita ANI kan dia dengan 00001111B ataupun 0F. Okey, dua-dua tu value yang sama lah, cuma numbering system sahaja. Kalau biasa saya tunjuk yang ini supaya awak boleh nampak. Tapi kalau dah orang kata apa, dah lama-lama dah expert bahagian ni, just boleh pakai 0F sahaja. Sama jugalah value ni. This is a hexadecimal and this is a binary. Sometimes kita nak guna hexadecimal. Sometimes kita nak guna binary ni, kita takut lagi dia tak cukup. 8 bit ni dia tak cukup. So dia ada dekat 4 dia takut lagi kita termiss sebab banyak satu punya kosong, kadang-kadang tak nampak kan. So kita boleh pakai convert terus pada hexadecimal. Tapi kalau kata ni saya nak tunjuk pada awak ni, saya terpaksa berhati-hatilah dan tunjuk pada awak supaya awak boleh nampak. So
Kita nak baca 4 bit sini saja. Kalau hexadecimal ni mungkin tak nampak sangat kan. Jadi yang ni saya nak tunjuk awak, kita baca 4 bit ni saja. Yang ni kita jadikan dia kosong. Sebab apa? Sebab kita nak baca port A 03 sampai port A 0. Port A 0 sampai port A 03. Okey. Lepas kita end, kita buat apa? Sekarang ni benda tu dah berada dekat dalam akumulator. Okey, benda tu dah berada dekat dalam akumulator. Yang ini dia punya trick dia sikit. Okey, bila benda duduk dalam akumulator, sekarang ni apa idea saya nak buat? Okey. So kita kena buat apa ni? Kalau tadi kita just blink sahaja kan. So yang ini bila duduk dalam akumulator, okey, saya tunjukkan dekat sini dekat sebelah sana boleh nampak. Okey, bila dia duduk kat dalam akumulator, so sekarang ini idea dia kita nak blink berapa kali? Okey, kita nak blink mengikut jumlah yang dia letakkan dekat situ. Jadi saya pindahkan akumulator ni, masukkan ke dalam, contohnya saya masukkan ke dalam B dulu, register B. Okey, sebab apa saya nak masukkan dalam register B? Sebab nanti saya akan loopkan berapa jumlah B ni. Boleh nampak tak? Contohlah dalam akumulator sekarang ni ada 03. So saya masukkan dia dalam B. Kemudian nanti saya akan buat blink ni. So saya blink ni saya akan buat blink LED. Okey, sebanyak B kali. Okey, sebanyak B kali. Kalau B ni 03, sebanyak 3 kali lah. Kalau dia 04, 04 lah. So dia akan blink, dia akan selagi dia tak sampai, dia tak cukup berapa kali B kali ni, dia akan terus blink. Okey, okey. Boleh faham Okey, so sekarang ni saya akan masuk dalam B. Kemudian lepas tu saya akan buat loop. Okey, loop berdasarkan, lepas tu saya akan decrement B. Okey, saya buat loop, kemudian saya akan decrement B sehinggalah B tu kosong, baru dia proceed. Okey. So B ini adalah value yang sekarang ni adalah value yang dimasukkan dalam port A. Alright. So sekarang ni saya pun buatlah MOV B, A. Saya akan masukkan value dalam daripada akumulator tu masuk ke dalam B. Okey. Kemudian apa yang saya buat seterusnya? Seterusnya bila dah masuk B dalam A, so saya akan blinkkan dia untuk for the first timer. Okey. Saya akan blinkkan dia. So saya akan buat apa? Saya akan MVI. So because saya dah masukkan A tu dalam B, so A dah tak ada apalah. Saya akan masukkan A nilai baru. Saya akan masuk nilai 00H. Okey. Lepas tu saya buat apa? Saya buat out port C. Okay. Sebab kita letakkan dia tu dekat C kan. Okay. Lepas saya out port C, kita buat apa? Kita nak bagi jadikan dia blink. So tadi kalau saya yang tadi tu, ni dah awak dah tengok yang video sebelum ni. So yang ini kita call delay untuk bagi dia sustain sikit. Baru kita boleh nampak dan kita boleh kira sekejap lagi. Okay. Kemudian lepas kita call delay, kita MVI sekali lagi A, 01H. Kemudian kita buat apa? Out port C sekali lagi. And then kita MVI A, sorry. Kita call delay. Alright. So habis lah. Okay, selepas habis ni apa kita buat ni? Out. Okay, semua ni kita dah buat ni. Okay, dah dapat dah. Dia dah blink dah Kalau kita buat yang ini, dia dah blink dah. Dia dah blink dah sekali. Sekali dia blink. So, lepas daripada sekali dia blink, kita buat apa? Kita pun decrement DCR B. Okey, ingat tadi, nilai B sekarang adalah nilai yang ada pada A. Okey, yang ada pada dalam yang kita dah masuk input tadi tu. Nilai input dekat dalam switch tu. Kalau kita masukkan value 3, dia akan jadi 3 lah dalam B tu. So, dia decrement by 1, so dah jadi 2. Okey, selepas dia decrement by 1, dia buat apa? Kita check. Jump non-zero B. Okay. Jump non-zero. Jump non-zero. Kita buat apa? Kita pergi dekat loop. Kalau kita guna loop, berhati-hati. Sebab dalam loop ini juga labeling dia akan ada juga dekat dalam. Yang kalau kita copy lah daripada delay tadi tu kan. So kita jump lah. Kita buat lah. Kita tak usah buat loop. Kita buatlah satu labeling yang baru. Kita buat labeling count contohnya. Okay. Jump non-zero count. Tak kisahlah apa-apa sajalah. Apa-apa label yang boleh buat. Jump non-zero count ni dia nak jump kat mana? Dia jump dekat, dia nak blink untuk kali kedua, dia jump di sini lah. Okey, dia jump di sini. So, kita jump di sini, sorry.
Okey, kita masukkan balik value ni, kemudian kita jump kat sini. So, kita buat count di sini. Okey. So, apa yang berlaku kat sini ni? Dia akan buat balik. Dia masukkan value A dalam A00. Lepas tu dia keluarkan dekat port C. Call delay. Itu untuk kali kedua. Lepas tu dia decrement lagi B. Kalau tadi 3, dia jadi 2. Kalau jadi 2, bila dah jadi 2, dia tengok, oh tak kosong lagi. Dia buat lagi sampai jadi kosong. Okey, bila dah sampai kosong. Okey, bila dah sampai kosong, dia pun tidaklah. Okey, sekejap. Tengok dia buat. Ni dan 3. Okey. Count. Jadi 2. Okey, 3 dia tolak 1 jadi 2. Dia count 1. Okey, 2. Lepas tu dia count 1 jadi 1. Okey, lepas tu dia count sikit jadi 3. Okey. So, bila dah macam count ni, bila dah habis dah, dia buat apa? Dah habis? Habislah. Dia keluar tu habislah. Settle lah dia punya tu. So, kita pun letak RST1. Kemudian kalau kita nak letak N pun boleh. Kalau kita tak mau letak N pun tak apa. Okey. Habis dah lah dia sebuah. Okey, so jom kita run dia punya ni. Dia punya program ni. Kita save dulu. Jangan lupa kita save. Saya letak yang ini adalah untuk question nombor 3. So, saya letak Q3. Okey. So, kecilkan sikit supaya okey. Okey tak? Oh, satu lagi sebab kita call delay, lepas tu kita tak boleh delay kan. So tak boleh lah, nanti labeling dia tak tahu lah. So kita copy delay, masuk kat sini, and then kita letak kat mana? Kita letak lah kat mana-mana pun. Kat bawah ni pun tak apa. Janji dia boleh tahu dia pergi routine delay tu. Okay. Save. Kemudian kita assemble. So ada 36 line. So kita tengok 36 line. Semua tak ada error. Alhamdulillah. Kalau ada error, check lah error. Biasanya kalau ada error, contohnya Okey, contohnya kalau kita buat soalan tu silap contoh saya buat push macam ni, push kan. So dia tak tahu line ni apa. So saya ni. Kemudian saya tekan assemble. So dia akan cakap assemble fail. Okey, bila dia dah cakap assemble fail ni, kita tarik dia atas sikit. Kita tengok mana dia fail. Okey, dia fail dekat line 25 unknown opcode B. So kita pergi cari mana 25. Oh, 25 yang ni. Dia tak tahu. Line 25 di sini tak tahu. Oh, memanglah saya silap. Error dia. Okey, biasanya kalau kita kalau instruction tu dia tak faham, dia akan keluar dekat assemble lah. Tetapi kalau jawapan tu tak betul, dia boleh run. Tapi jawapan tu tak betul. Okey, kalau jawapan tu tak betul, kita kena tengok balik lah dari segi susun atur kita punya program, kita tengok balik kita punya flowchart, kita tengok balik kita punya letak dekat mana port dia, register dia ada overlap ke dan sebagainya. Okey, yang tu kalau dia tak kalau tak mengikut kehendak yang kita nak lah. Okey. Alright, so sekarang bila kita dah buat macam tu, saya dah create board tadi, and then kita letak LED. LED ni kita letak dia dekat port berapa tadi? C0. Okay, jangan lupa port C0 ni kita ada active flow sebab kita buat sistem ni kita buat active flow. Alright, untuk LED switch. Okay, switch kita boleh letak kat sini. Okay, port C0. Okay, lepas tu boleh buat port A1 sini. Boleh port A1, boleh C11 ataupun kalau tak mau set satu-satu kat situ, kita boleh pergi kat tepi ni sikit, kita tengok kat situ. Nampak? Okey. Kalau tadi kita pergi dekat seperti switch ni, kita right click, so dia akan keluar macam ni. Dia akan buat satu-satu. Tapi kalau kita pergi dekat tepi ni saja ataupun kat mana-mana tepi lah, asalkan dia tak duduk dekat switch ni, okey, dekat tepi ni, dia akan naik satu lagi yang macam ni. So bila yang macam ni, kita letak je dia PA sebab dia port A kan, dia akan jadi. So secara automatically yang ini dia akan sambungkan kepada PA0, yang ini dia sambungkan kepada PA1, yang hujung ini dia akan sambungkan kepada PA7. Sampai habis lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis. Dia akan sambungkan kat situ. Okay. So kita buat itu, saya suka color-colorkan sikit LED ni bagi awak nampak kan. Kalau tidak tak nampak pun tak syok juga. Kalau dia naik color hitam pun tak syok juga. Okey, kita buat kali ni kita nak buat color apa? Kita buat color color merah sikit lah. Okey, bagi nampak sikit macam color merah sikit. Okey, so, bila kita dah habis yang ini, kita nak buat apa? Kita dah assemble. Okey, jangan lupa kita check preference kita. Kita start simulation. Okey, nombor 20,000. Okey, tak ada problem. Kalau dah siap start 2000, kita pun run lah kita punya simulator ni. Sebelum kita nak run, because of the run ni, dia terus habis tau. Okay, dia terus habis. Okay, jadi kita set dulu.
kita set dulu, kita kata kita nak run 3 kali. Okay, nampak? Kita dah set ni, switch dia adalah 3 kali kan, 0, 1, 2, 3 ni, 1, 2, 3 kat sini kan. Okay, so kita, ni adalah 0, 0, 0, 1, 1. So 0, 0, 1, 1 adalah 3. Okay, kita simulate tengok. Kita run. 1, 2, 3, habis. Nampak? Okay, dia follow yang ni kan. 1, 2, 3. Sebab tadi tak berapa nampak sangat. Tak berapa clear sangat. Pasal apa? Sebab laju sangat. Okay, kalau laju sangat, kita tambah delay. Kita tambah delay bagi jadi 4. Alright, tapi kalau awak buat bot, delay ni kena lagi banyak tau. Sebab bot, dia punya tu lagi, crystal dia lagi laju. Okay, dia punya T-state dia lagi sikit. Dia nanosecond. Okay, kalau dalam ni memang boleh lah macam ni. Tekan 4 kan. Kalau dalam bot, awak memang kena full swing FFF semua. Okay. Kita run. Okay, kita nak buat nombor lain pula. Kita jadi 7. Okay, saya letak 7 kat, bukan 7. 4 yang ni 4. 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. Okay, kita ni adalah 4 lah ni. Kan? Nombor 4. So, kita run. 1, 2, 3, 4. Habis. Jadi, samalah dia punya program tu. Okay. Ataupun nak buat bagi nombor apa? Nombor 5. Boleh, tak ada masalah. Kita pun exit dulu. Simulate balik semula. Ini nombor berapa? Nombor 7. Macam ni. 0, 1, 1 ni 7. 7 kali dia akan berblinking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelak. Okay, siap. Alright. Kalau katakan benda tu tak jadi, macam mana awak nak buat? Okay, kalau katakan benda tu, pasal apa tak jadi? Pasal apa? Silap lah. Macam mana silap? Alright, tak masalah. Yang ni jadi okey lah. First time jadi, okey, boleh run terus macam tu. Kalau kata tak jadi, awak buat macam mana? Bila awak simulate, kemudian awak tekan step. Okay. Bila tekan step, awak tengok ni, A masuk 90. Masuk dalam A ni 90. Itu kan yang kita nak? Okey, dia masuk dalam register 90. Lepas tu dia keluar kat control out lah. Okey. Input A. Input A lah ni, port A kita ni ada ni 7 ni kan. Okey. So kita tengok sekali dia tukar. Dia masuk sini, dia masuk 011 dah ataupun 07 dah. Okey, tengok. Dia masuk 07. Nampak? Dia masuk 07. Jadi betul lah kita punya tu. Saya nak tunjuk kat sini sebab nak bagi nampak betul. Ya, itu je kan. Okey, kalau kata salah dia akan nampak salah lah. Jadi kat situ lah peranan step ni berfungsi. Kat sini saya nak transferkan daripada A ni 7, saya nak pergi ke B ni jadi 7. So dia pergi 7. Okey, kemudian count. Okey. So dia count lah pula kat sini. Alright. So saya nak tunjuk satu lagi. Saya tak mau buat 7 kan sebab 7 ni banyak sangat kan. Okey, ini kali saya tunjuk lagi dia punya tu. Okey, yang ini saya buat satu sahaja. And then simulate, saya nak run step Okey. Sekarang ni value dah jadi 1. Kemudian saya move A masuk dalam 1. Okey, dia dah jadi 1. Alright. So, MVI 00 masuk sini, dia keluar output C. Okey, set dia keluar output C. So, dia akan menyala kat sini, betul tak? Okey, bila dia menyala, dia pergi call delay. Call delay dia pergi mana? Dia terus pergi ke bawah ni call delay. Okey, dia pergi call delay. Dia pergi call delay kat sini. Alright. So, bila dia pergi call delay, dia push masuk PSW. Yang ini proses push masuk PSW ni, kalau awak nak tengok, awak boleh tengok dekat sini lah. 3FEC. So, awak bukan mini MV. So, awak boleh buat 3F. Contohnya kita pakai F0. Okey. So, boleh nampak kat sini lah. 3FEC sekarang ni. Value dia adalah 3FE. FE0, FEC di bawah lagi Zat. Okay, so kita nak tengok dalam FEC somewhere here lah. FE kan, FEC kat sini. Okay, so dia push B. Bila B ni dia akan push masuk dalam sini. Okay, so next kita tengok step. Dia akan push B. Sekarang ni dia kan FEC kan. So kita jalan step. So push, nampak nilai tu dah masuk 01. Ni 01 dengan 00. Okay, dia dah push masuk dalam tu dah. Kemudian dia LSI B. Okey, baru masuk balik nilai 1. Dalam ni nampak B jadi 0, C jadi 1. Okey, kemudian dia decrement B. Dia decrement B. B dah jadi decrement B ni B and C B and C dah jadi 0. So move
A masuk C, OR C. Okay, jump non-zero loop. Sekarang 0 dah jadi 1. Kan? Bila dia dah kosong, OR dengan C jadi kosong. So, jump non-zero loop. Okay, kalau loop ni maksudnya kalau 0 kosong, 0 flag kosong, baru dia pergi loop. Tapi sekarang 0 flag sudah jadi 1. Bila 0 flag dah jadi 1, dia akan proceed. So, bila dia proceed, dia buat apa? Dia pop balik B. B ni sekarang ni duduk dekat next set pointer adalah HAA. A tu dekat sini. Okay, so sekarang ni A tu dekat sini. A tu dekat sini. Okay, dia akan masuk 2 ni. Jadi sekarang ni adalah next address. Jadi sekarang ni dia akan release balik yang value dia ni. Value 2 ni. Okay, bila dia release balik value 2 dia, nampak? Yang dia jadi macam tu. Nampak ni? 05 dengan 01 kan? Tu dia jadi 01 dekat. Ni adalah nilai B, ni adalah nilai C. Nilai C kita tak masuk lah tadi. Dia masuk je lah dalam tu. Okay. Lepas tu, PSW adalah value seterusnya lah 01 tadi tu. Okay, so dia akan masuk value A00. Mana? Lepas tu baru dia return. Dia return balik. Itu function push and pop dengan stack dekat sini. Okay, then dia nampak kat sini. Dia buat balik, masuk balik nilai 01 ni LED akan padam. So output C. So LED akan padam. Masuk balik kat delay. Sama juga tadi. Dia akan masuk balik value dalam stack. Masuk balik value dalam stack. So dia akan buat balik benda tu. Sama balik gerak. Kemudian dia return balik daripada stack. Okay, dia decrement B. So B lalu jadi 1. So dia decrement B. B jadi kosong. Bila B jadi kosong, 0 flag jadi 1. So dia akan jump lagi tak? Bila 0 flag jadi 1, tak jump. Dia akan pergi ke bawah. So dia akan pergi ke RST1. Habis. Selesai dah. Okay. Begitulah dia punya keadaan dia. Alright. Itu adalah soalan nombor 3. Okay. So untuk soalan nombor seterusnya. Okay. Kita tengok sikit. Alright. Okay. Saya buka besar sikit. Nampak? Okay. Untuk soalan yang seterusnya ini, gunakan 8 LED, sambung masuk dekat dalam tu, running light, follow the operation as system. Okay, and one switch. Okay, ni dia tak bagi apa-apa. Awak boleh letak port A sebagai LED ke, port C sebagai LED ke, depends on your, awak punya ni lah, awak punya program lah. Ataupun awak punya nak decide nak buat apa, ikut awak. Okay, tapi dia mesti ada 8 LED. So 8 LED tu dia nak boleh buat running light. Okay, macam mana dia nak buat running light? Sama juga dia akan check sama ada switch tu kosong ke 1. Kalau switch tu kosong, okay, ataupun switch tu dalam keadaan open circuit, dia akan stop running. Maksudnya dia stop multi takat tu. So running light ni apa dia? Running light ni lampu lead lamp lah, lampu raya. Okay, dia akan buat macam mana lampu raya tu berjalan lah. Okay. Jadi dia akan stop running light. Kalau dia on, dia akan start. Bila dia switch jadi 1, so dia akan running light tu akan jalan. So macam mana kita nak buat running light? Okey, saya bagi hint sikit bagaimana kita nak buat running light. Kita akan guna instruction rotate. Okey, sama ada RLC ataupun RRC. Okey, awak boleh buat rotate ni. Bila kita rotate, nilai dalam akumulator. Okey, nilai dalam akumulator sekarang kita bagi nilai contohnya 0,0,0,0,0,0,1. Okey, bila dia rotate, dia akan jadi depends Ini kalau kita buat pakai macam mana ni? Ini kalau kita buat pakai, kita sambung LED tu secara active high. Okey, kalau awak sambung secara active low, nilai dalam akumulator mestilah 1,1,1,1,1,1,1,0. Kosong ini yang menyala. Okey. Lepas habis tu, kita rotate dia. So, bila rotate dia akan jadi yang kosong ni dia akan pergi sini pula. So, dia akan jadi kosong 1,1,1,1,1,1,1. So, yang nombor 2 pula yang akan menyala. So, yang ini kita sambung kat mana ni? Kita sambunglah pergi ke port. Kalau port A ke, ni port A kosong. Ni port A. Kalau port C tadi kan, okey, kalau kita nak sambung terus apa tu port C kosong, yang ni port C1, ni C2, C3, C4, C5, C6, C7. Okey. Jadi bila dia duduk kat sini, so dia dah running lah.
dia dah run. Mula-mula hak first kali dia duduk sini, dia nyala sini. Lepas tu yang kedua dia nyala sini. Yang ketiga nanti dia akan nyala dekat sini pula. Yang keempat nanti dia akan nyala. Jadi dia akan jadi running light lah. Okay. So make sure kita kena guna RLC ataupun RRC. Okay. So untuk soalan ni awak fikir lah. Awak fikir buat macam mana dia punya ni. Dia pun soalan dia pun tak susah sangat. Dia tak macam dia tak ada lah macam orang kata nak ada banyak condition sangat. Okay. So dia just macam bagi tu je. Dia cuma check saja sama ada. Check ni kita pakai CPI lah. Macam biasalah kita pakai CPI sama ada dia equals to the 1 ataupun tak. Okay, then lepas tu baru kita pakai bila data tu RLC ataupun RRC. Okay, bila kita nak start running tu, kita nak running macam mana? Kita nak running kita sekali je kita swap dia. Sebab lepas tu dia check balik sama ada kosong ke satu. Kalau masih lagi satu, dia running lagi sekali. Dia rotate lagi sekali. Macam tu je. Okay, itu hint dia lah. Tapi awak buat lah. Awak buat sendiri. And then kalau dapat jawapan, simpan program tu elok-elok. Nanti masuk dalam lab. Nanti saya akan tengok lah. Saya akan tengok macam mana awak punya tu. Okay. Awak juga boleh buat video. Kalau kata logbook ni. Okay, logbook ni. Bila awak nak hantar submit logbook pada saya ni. Mungkin juga awak boleh buat dalam bentuk ada video sikit. Kalau kata awak nak buat video untuk simulation untuk yang ni. Okay, bila awak run tu, dia nampak benda tu jalan. Pun boleh menarik juga dari situ. Okay, sebab kita hantar logbook ni, kita pakai, kita gunakan apa? Kita pakaikan soft copy kan. So, awak boleh juga menggunakan video untuk hantar subjek-subjek yang, khusus, yang ada tu lah, yang jawapan-jawapan tadi. Alright. Kalau tak ada apa-apa dah, saya rasa, okay, untuk video kali ni, saya rasa kita buat yang tu lah, untuk habislah kita punya lab 5 ni. Alright. So untuk minggu depan kita akan tengok pula dari segi 7 segment macam mana. Okay, kalau tak ada apa dah, itu saja dari saya. Assalamualaikum.